Assalamualaikum, hai. Daripada kecil, kita dimomokkan dan kita diajar kot dengan mencarut itulah sesuatu yang tak baik kan. Kalau kau mencarut, kau dapat dosa. Kalau kau mencarut, kau dilabel sebagai orang yang jahat. Dan aku rasa aku tak terkecuali dengan benda tu tau. So, daripada kecil juga, aku diajar untuk tidak mencarut. Dan dunia ni balance. Kalau ada sesuatu yang buruk, mesti ada sesuatu tu juga ada yang baiknya. Termasuklah mencarut. Aku ada explore beberapa kebaikan mencarut dan benda ni dah dibuktikan dengan kajian saintifik. Dah dorang buat research dah, dorang dah buat eksperimen dah dengan mencarut itu ada beberapa kebaikan. Reason pertama kenapa mencarut itu sesuatu yang baik. Mencarut ni boleh membuatkan seseorang ataupun sesekumpulan manusia tu lebih rapat antara satu sama lain. Logik dia macam ni. Bila kita berbual dengan orang, kita akan mudah untuk ada formality tau. Kita akan mudah untuk rasa something yang formal antara kita dengan orang yang kita berbual tu. Tambah pula kalau kita tak kenal orang tersebut. Bila ada formality tu, kita akan macam ada wall tau. Kita akan ada dinding untuk mengelakkan kita lebih rapat pada someone tu. Jadi, dengan selitkan mencarut dalam perbualan korang, dia akan drop that formality. So, korang akan lebih kurang formal. Maksudnya korang tak formal dah dengan orang tersebut. So bila korang dah tak formal dengan dia, orang yang lagi satu tu akan rasa macam dia ni boleh jadi kawan aku, dia ni boleh jadi someone yang sama level dengan aku. So benda tu sangat-sangat rasanya ramai orang tak perasan, tapi benda tu selalu berlaku. Sebab lain kenapa mencarut itulah sesuatu yang baik ialah seseorang itu dapat express sesuatu keadaan tersebut dengan satu perkataan saja. Bila kita dalam keadaan kusut ataupun dalam keadaan serabut kan, kita susah untuk mencari satu perkataan ataupun satu ayat penuh untuk cuba bagi tahu kepada diri kita sendiri tentang keadaan tersebut. Contohnya kalau keadaan kita tengah bawa kereta, tiba-tiba tayar pancit, kita akan mencarut dulu lah, kita cakap macam tu lah, kita akan cakap macam tu. Dia akan jadi pelik bila kita tengah bawa kereta, tiba-tiba tayar kita pancit. Alamak, tayar kita pancit lagi. Dia jadi macam kita pun rasa macam tak best tau dengan keadaan tersebut. Kita tak rasa macam apa benda aku buat ni. Dia rasa macam pelik gila. So sebab tu orang yang mencarut dalam keadaan yang tak baik ni, somehow dia seorang yang kreatif. Dia boleh bubuh satu perkataan dan satu perkataan tersebut dah boleh merangkumi semua keadaan dan situasi dia pada masa tersebut. Kepada atlet, rasanya lepas ni kalau nak boost korang performance, ada baiknya untuk korang mencarut kot. Sebab ada study menunjukkan yang mencarut juga boleh boost korang punya performance, korang punya strength dalam bersukan. Contohnya macam ni, kalau korang pergi cycling untuk long distance yang lama, korang akan penat tau. So untuk motivate diri korang dengan keadaan yang korang tak boleh nak push badan korang dah, mencarut tersebut boleh pushkan lagi limit korang, boleh menyebabkan korang lebih peka dengan keadaan sukan yang korang sedang mainkan. Aku rasa benda tu ada betulnya. Sebab bila kita mencarut dan kita rasa badan kita dah tak boleh nak go dah, kita mencarut tu, kita motivate badan kita untuk push lagi. So somehow dia akan tingkatkan performance sukan kita. Lepas ni kalau aku main badminton, aku mencarut banyak lah. Orang yang mencarut ni biasanya kita akan perasan yang dorang ni lebih fun, lebih relax, lebih kelakar. Dan benda tu betul. So bila someone tu mencarut dalam sembang, dalam dorang berbual antara satu sama lain kan, kita rasa orang yang mencarut ni lebih mudah dan senang didekati. Kita tak rasa dia ni terlalu rigid, kita tak rasa dia ni terlalu skema. Macam aku skema. Kita rasa macam dia ni welcoming tau. Dia ni menjemput korang untuk berkawan dengan dia. Dan korang akan perasan benda ni dalam kumpulan kawan-kawan korang. Korang akan perasan yang seorang yang kuat mencarut ni lebih mudah didekati, boleh mudah untuk kita buat kawan dengan dia. Kita tak rasa macam awkward ataupun kekok nak berkawan dengan dia. Mesti adanya seorang daripada kawan korang yang kuat mencarut. Dia tak mencarut kat korang dia mencarut dengan keadaan situasi dia kan. Dia tak pakai sembuh je nak mencarut kan. Mesti adanya seorang yang senang ataupun kelakar kalau dia kuat mencarut. Another reason kenapa mencarut tu baik ialah bila kita marah, kebanyakan orang lah kot akan mudah untuk melepaskan tenaga marah kita tu, energi marah kita tu dalam bentuk yang fizikal. Orang tu akan hempas-hempas barang, pergi pukul orang, pergi pecahkan pasu bunga mak dia ke kan. Daripada dia channelkan, dia salurkan tenaga marah dia tu kepada bentuk violence, bentuk yang fizikal. Kalau orang tu tak nak lepaskan kemarahan dia tu dalam bentuk fizikal, mencarut adalah salah satu cara yang lebih baik dan tidak violent dan tidak fizikal kepada seseorang. Kalau orang tu nak marah, aku rasa lebih baik dia mencarut aku daripada dia nak pergi tumbuk orang ataupun dia nak pas-empaskan barang ke kan. Aku rasa benda tu lebih selamat lah untuk kita. Kita pun tak nak kot kalau orang tu marah dan dia start untuk sembuh-sembuh kat kita kan. Lebih baik dia mencarut je kot. Alah, paling kurang pun korang boleh buat muka macam korang interested dengan dia punya marah, tapi korang buat bodoh je lah kot.
Perasan tak juga kebanyakan movie-movie ataupun drama kot, dia kan ada satu scene yang macam watak ni dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan serabut kan. Dia akan pergi kat tempat tinggi macam bangunan tinggi ataupun gunung ke. Lepas tu dia menjerit atas gunung tu kuat-kuat. Dia pergi mencarut ke, dia cakap benda-benda tak baik kan. Benda tu telah dibuktikan yang boleh menyebabkan ketenangan. Mencarut boleh menyebabkan ketenangan. Bila kita mencarut secara medicalnya, dia akan elevate kita punya endorphin atau serotonin. Endorphin dan serotonin ni adalah hormon yang buat kita rasa gembira, buat kita rasa tenang, buat kita rasa senang. Dan pada masa sama, kita punya blood circulation kita akan lebih improve. Maksudnya pengaliran darah kita lebih baik apabila kita mencarut. Bila darah kita mencarut, bila darah kita mencarut, otak kita akan lebih terbuka. Kekusutan yang berada dalam otak kita akan lebih mudah kita nampak. Kita akan mudah rasa tenang. Kita akan mudah nampak solusi kepada masalah yang kita hadapi tu. Daripada situ, dia membawa kepada kebaikan yang seterusnya, iaitu apabila kita dalam keadaan panik, mencarut tu boleh legakan kita sekejap, dalam tempoh masa yang sekejap, dan boleh menyebabkan kita rasa tenang dan lebih nampak apa benda situasi yang kita sedang hadapi. Contohnya, kita tengah hilang wallet kan. Baik daripada kita tengah serabut mana wallet kita hilang semua kan, kita mencarut, kita cakap aku punya wallet hilang. So masa kita cakap tu, snap otak kita akan berhenti sekejap. Masa otak kita berhenti sekejap tu, kita dah boleh start fikir, okay, mungkin terjatuh dekat dalam stesen bas, mungkin terjatuh dalam toilet. So benda yang otak kita berhenti sekejap tu datang daripada mencarut. Dan benda tu lah kesan membuatkan kita lebih berfikir rasional dalam keadaan keserabutan. Sebab tu orang yang mencarut ni, dia lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kalau mencarut itu menyebabkan kreatif, adakah pelukis kuat mencarut? Aku dah start fikir bukan-bukan ni. So anyway, ada banyak lagi kebaikan mencarut, dan aku rasa aku cover sikit je kebaikan mencarut ni. Apa pendapat korang tentang kebaikan mencarut? Ada tak kebaikan mencarut yang mana korang sendiri experience dan aku tak mention? Komen dekat bawah, aku nak tahu. Share juga video ni kepada kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang tahu yang mencarut ini ada baiknya. Kalau korang share dekat Instagram, story dengan Twitter, korang boleh tag dan mention aku. And yeah, habis lah lepas ni ramai mencarut.